Dah masuk dah. Boleh start dah. Boleh start Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida wa ba'. Yang saya hormati ibu-ibu dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan yang menganjur kuliah duha kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya di dalam peliharaan Allah SWT dan mudah-mudahan kita semua di dalam jagaan dan peliharaannya insya-Allah. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi yang penuh barakah ini kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala anhu. Insya-Allah pada pagi ini kita masuk di tajuk yang baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju ke akhirat kelak. Ini satu benda yang cukup kita kena ambil tahu, satu benda yang cukup kita kena tahu supaya kita ada persiapan dan supaya kita ada kelengkapan untuk kita sampai ke sana. Kelengkapan itu tidak lain dan tidak bukan iaitu amalan-amalan kita yang akan membantu kita di alam barzakh. Amalan-amalan kita yang membantu kita supaya kita bahagia di alam barzakh. Itulah amalan yang paling mustahak sekalipun. Seperti mana yang kita baca minggu lalu, iaitu perbahasan berkenaan dengan apa yang mengiringi jenazah apabila sampai ke liang lahat. Yang mengiringi jenazah itu ada 3 benda, iaitu keluarga kita, harta kita, amalan kita. 2 akan balik, iaitu harta kita, keluarga kita akan balik, yang akan bersama-sama dengan kita di alam barzakh, iaitu amalan yang kita bina waktu kita hidup di dunia dulu. So kita tengok apa kata kitab kita pada pagi ini insya-Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Hani bin Uthman. Dia berkata apabila Osman berada di kubur,
maka dia pasti menangis sehingga janggutnya basah oleh air mata. Seseorang bertanya kepada Uthman, "Wahai Uthman, mengapa semasa kamu mengingati syurga dan neraka, kamu tidak menangis? Tetapi semasa berada di kubur, kamu menangis?" Uthman menjawab sabdaan Nabi SAW, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in yanju minhu, fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu, fama ba'dahu asyaddu minhu." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kubur merupakan tempat persinggahan awal menuju akhirat. Destination yang pertama ataupun lokasi yang pertama ketika mana kita hilang daripada dunia ni, iaitu nak bertemu dengan akhirat, iaitu alam barzakh ataupun alam kubur. Itu menjadi destinasi kita selepas dunia yang kita sedang duk hidup ni. Bahkan apabila seseorang selamat di kubur, kata Rasulullah, maka seterusnya dia akan selamat perjalanannya selepas daripada alam barzakh tersebut. Tetapi apabila seseorang tidak selamat di sana, yakni kubur, maka seterusnya dia akan lebih menderita daripada perjalanannya di dunia sampailah ke alam barzakh, sampailah perjalanan dia nak menuju akhirat. Semuanya dalam keadaan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia dalam keadaan tidak berjaya di alam barzakh untuk diselamatkan akan dirinya daripada amalan-amalan yang dibina di dunia dulu. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak pernah melihat tempat yang amat menakutkan daripada kubur." Nabi sendiri cakap, "Aku tak pernah melihat tempat yang paling menakutkan melainkan kubur ni, tempat yang paling takut sekali." Nabi pun takut. Nabi yang dikatakan maksum, Nabi yang dikatakan yang tidak ada dosa, Nabi yang dikatakan orang yang dijamin masuk syurga Allah, dia pun takut akan keadaan kubur tersebut. Dan Nabi takut, kita ni apatah lagi lah, sepatutnya kita lebih-lebih takut. Sebab tu Nabi SAW, dia selalu berkata kepada kita sekalian. Nabi kata apa? "Kafa bil mauti wa iza." Cukuplah mati itu memberi peringatan kepada kamu. Habis, cukup. Ada lagi Nabi bagi tahu. Nabi kata apa? "Fazaruha fa innaha tuzakkirul akhirah." Pergilah ziarah di perkuburan, nescaya kamu akan ingat akhirat. Kalau kita jenis manusia yang lupa dengan akhirat ni, selalu duk pulun dunia, selalu duk bekerja, selalu berkejar akan keduniaan ni, pergi tengok kubur, kita akan ingat akhirat. Tengok pula liang lahat yang orang baru gali, yang orang dah siap cantik dah. Kita pergi renung tengok, kita pergi tunduk tengok kat bawah tu, apa yang jadi ke alam barzakh tu, ke alam liang lahat tersebut. Kita tengok setempat itulah yang kita akan duduk. Tak kira siapa, tak kira hang pangkat apa pun, tak kira hang siapa, tak kira akademik latar belakang hang apa pun, tak kira haji berapa kali dah pergi, tak kira hang siapa-siapa pun. Bila tengok ke alam liang lahat ataupun tengok kepada lubang kubur tersebut, kita akan terdetik dalam perasaan kita untuk kita insaf seketika. Insaf seketika, tetapi kalau renung lama-lama dan kita bermuhasabah ketika di situ, kita akan ada satu penyesalan dalam hati kita disebabkan banyaknya kita pulun sangat tentang keduniaan ni sehingga melupakan kita kubur. Ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Saya sebut ibu-ibu dan ayah-ayah lah, walaupun nama dia kuliah muslimat, tapi saya yakin yang mendengar ni bukan hanya muslimat, tetapi muslimin pun ramai, pakcik-pakcik pun ada, ayahanda pun ada. Okey. Kemudian Razin menambah, "Aku mendengar suatu syair yang diucapkan Uthman ketika berada di kubur. Bila muncul darimu peristiwa besar, maka perjalanan panjangku tidak akan selamat." Jadi maksudnya peristiwa demi peristiwa yang ada ketika mana di alam kubur tersebut boleh menjadikan seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diriwayatkan daripada Al-Barra, dia berkata, "Suatu hari kami dan Rasulullah berada di kubur dan baginda duduk di tepi kubur sambil menangis." Rasulullah menangis. Bila Rasulullah menangis, sehinggalah tanah di bawah menjadi basah. Nangis sungguh ni. Menangis sungguh sampai bukan menangis kena baju saja, sampai tanah pun basah habis sebab Rasulullah menangis tersebut. Jadi maksudnya menangis sungguh-sungguh lah.
Bukan nangis biasa-biasa, bukan sebab, bukan sebek, tak. Tapi nangis yang bersangatan. Baginda kemudian berkata, wahai para saudaraku, kamu semua akan seperti ini, iaitu dikebumikan di dalam tanah, maka kamu semua sebaiknya menyediakan bekalan untuk menghadapinya. Nabi suruh kita siap bekalan. Nabi kata apa? Kamu semua ni akan merasai kematian. Kamu semua ni akan berada di alam barzah. Kamu semua ni akan berlaku kepada diri kamu. Kamu akan turun ke alam barzah ini. Kamu akan duduk sebagai tempat penginapan kamu sebelum nak diangkat, nak bertemu dengan Allah di yaumul akhirah. Begitu keadaannya, ya. Jadi Nabi suruh kita buat persiapan yang boleh memberikan kemenangan ataupun kebahagiaan kita di alam barzah nanti. Nabi suruh kita buat. Nabi suruh kita beramal soleh. Nabi suruh kita menjadi manusia yang bahagia. Nabi suruh kita buat benteng supaya kita selamat di alam barzakh. Benteng apa Ustaz? Ada tak amalan? Dah sebut banyak kali dah amalan-amalan yang boleh membahagiakan kita di alam barzakh. Dah sebut banyak dah. Antaranya apa? Antaranya sedekah. Boleh membahagiakan kita di alam barzakh. Antaranya apa? Majlis ilmu yang selalu kita duduk-duduk ni, masya-Allah. Antaranya apa? Surah Al-Mulk yang menjadi benteng kepada kita. Antaranya apa? Iaitu amalan-amalan baik, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan soleh yang menyelamatkan kita di alam barzakh. Masya Allah, hebat ya. Jadi kita beramallah dengan penuh istiqamah supaya kita selamat di alam barzakh nanti bersama insya-Allah. Kemudian, seorang penyair berkata, setiap manusia mempunyai kubur daripada segala sifat kefanaannya manusia. Manusia senantiasa berkurang, sedangkan kubur senantiasa bertambah. Kurangnya manusia di atas muka bumi Allah, maka kubur itu makin bertambah. Sebab apa kurang Ustaz? Di dunia ni, sebab ramai yang dah mati. Ramai yang kena COVID, ramai yang dah dipanggil Allah, ramai yang dah dipanggil oleh Allah SWT. Maka apabila dia mati, kubur makin lama makin bertambah banyak. Macam itulah. Kalau kita pergi tengok di persekitaran kubur dekat-dekat dengan rumah kita, pergi tengok kubur. Penuh dah. Dulu mula-mula buat kubur, ada satu, ada dua. Tiba-tiba bila mai hari raya kita pergi ziarah di perkuburan, tengok dah penuh dah satu bahagian. Satu bahagian lagi je tinggal kosong. Masya Allah. Kita kata manalah tempat aku nanti. Tak ada dah tempat aku ni. Jadi kita pun rasa macam manalah aku nak ni dikebumikan di mana ya. Kita pun tak tahu kita nak dikebumikan di mana. Sebab melihat dan memandang keadaan kubur tersebut sangat cepat sekali dipenuhi oleh jenazah-jenazah. Kita ni bakal jenazah je, kan? Kita ni bakal jenazah, tapi entah bila Allah nak panggil kita. Yang penting persiapan kita untuk bertemu dengan Allah itu menjadi satu amalan yang kemuncak kejayaan kita apabila kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua iaitu kubur pertama di dunia. Kita tengok kubur pertama di dunia. Terdapat perbezaan pendapat mengenai orang yang pertama sekali menetapkan bahawa seseorang yang meninggal dunia perlu dikebumikan di dalam tanah. Ini cerita dululah. Siapa yang pertama-tama kali yang mengkebumikan jenazah ni? Jawapannya burung gagak. Burung gagak ni dia tunjuk kepada siapa? Kepada Qabil. Setelah dia mematikan Habil. Bila dia tengok burung gagak ni dalam keadaan dua ekor burung gagak duk gaduh elok-elok ni, tiba-tiba mati seekor. Jadi Qabil tengok apa yang dibuat oleh burung gagak ni, sedangkan aku dah bunuh Habil dah ni. Aku dah bunuh Habil tapi aku tinggal macam tu ya. Aku tak kebumikan dia pun. Lalu Allah datangkan burung gagak tersebut menjadi guru kepada Qabil, mengajar keadaan bagaimana apabila seseorang itu mati, apa perlu buat. Jadi burung tunjuk, burung gali tanah tersebut, dia ambil sahabat dia yang meninggal tu, lalu dikebumikan di dalam tanah. Qabil kata, celakalah aku ni. Aku sendiri pun tak reti buat kepada manusia yang saudara aku ni meninggal. Aku pun tak reti buat macam tu. So dia tiru buat macam mana burung buat. Hasil daripada Allah hantarkan burung menjadi guru kepada Qabil untuk mengkebumikan Habil, saudaranya yang telah meninggal dunia. Begitu keadaannya. Itulah. Kalau dalam buku ni ada saja. Ada yang mengatakan bahawa yang pertama sekali melakukan pengebumian adalah burung gagak yang berlaku semasa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Itu peristiwa yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahawa Qabil sebenarnya sudah tahu mengenai cara mengebumikan, tetapi setelah membunuh saudaranya Habil, dia meninggalkan jasad Habil begitu saja
Kerana itu lebih mudah baginya dibandingkan jika mengebumikan Habil. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengutus burung gagak. Burung gagak itu lalu mengais-ngais. Faham mengais-ngais? Kalau dalam bahasa utara dia keh-keh. Keh-keh. Itu bahasa utara. Yang ini mengais-ngais. Ini bahasa Melayu kita lah. Tanah lalu ditimbunkan ke atas jasad Habil. Melihat perkara itu, Qabil kemudian berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu lakukan seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat mengebumikan mayat saudaraku." Qabil kemudian mengebumikan mayat saudaranya dan dia menyesal lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qabil dia menyesal, dia menyesal di atas perbuatannya tersebut dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan bahawa penyesalan Qabil bukan kerana dia telah membunuh saudaranya, tetapi kerana dia kehilangan saudaranya. Ada yang mengatakan sedemikian, dia menangis itu sebab dia tak ada dah adik-beradik dia lelaki. Kesian dia. Dia kesian. Jadi dia menangislah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan peristiwa Qabil dan Habil ni di dalam Al-Quran. Allah kata apa? فَبَعَثَ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Allah kata apa? Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk menunjukkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Aduh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Okay. Cuba tengok ayat ni. Ayat yang kita baca ni, ayat Quran ni. Cuba tengok ayat Quran ni. Allah menggunakan perkataan celaka. Siapa yang sebut celaka ni? Yang sebut celaka ni bukan Allah, tetapi Allah merakamkan kata Qabil tersebut. Merakamkan kata Qabil tersebut. Jadi maksudnya apa Quran ni, Ustaz? Maksudnya Al-Quran ini senantiasa relevan. Ceritanya bukan cerita waktu zaman Rasulullah saja, bahkan ceritanya sejak zaman Nabi Allah Adam AS diceritakan di dalam Al-Quran sampailah setelah berlakunya akhir zaman, semuanya dicerita dalam Al-Quran. Peristiwa sebelum, peristiwa sebelum, orang panggil apa? Past tense ataupun disebut sebagai perkara yang akan berlaku, future tense, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini senantiasa relevan dan dia akan kekal dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. So peristiwa yang berlaku dalam Al-Quran yang diceritakan dalam Al-Quran lebih hebat. Jadi kalau cerita tentang Qabil dan Habil ni, ada satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah, cerita berkenaan dengan korban. Yang kita nak korban nanti kan? Allah kata apa? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Allah kata macam tu. Aku tak terima ibadah korban tersebut melainkan yang korban tersebut daripada orang yang bertakwa. Korban pun ada signifikan dengan ibadah kita melalui amalan kita dari sudut identiti manusia yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa saja Allah terima. Iz qaraba qurbana fatuqbila minhuma ahduhuma wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulan nas. Sampai habis ayat tersebut cerita Allah kata apa last kali, aku hanya terima amalan orang yang bertakwa saja. Ibadah korban jaga elok-elok. Kalau kita masuk kalau tahun ni, pastikan kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dengan ibadah korban tersebut. Nak takwa macam mana Ustaz? Maksudnya kita ibadah korban kita mestilah banyak berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Korban zaman sekarang ni orang korban tapi dia banyak makan daging lebih pada banyak beri pada orang. Itu bahaya. Ni nak ambil bahagian berapa ni? Saya nak ambil dua bahagian. Oh, kemas dia dua bahagian. 2/3 daripada bahagian. Oh boy. Sedangkan dalam Al-Quran bagi tahu satu bahagian ambil untuk makan, satu bahagian untuk diberi kepada orang, satu bahagian untuk diberi kepada orang yang menanti di rumah untuk diberi daripada daging yang dikorbankan. Quran cerita macam tu. Tetapi dia pulun bolot habis ke dia, habis. Jadi korban apa macam tu istilah korban. Jadi tak sepatutnya berlakulah dalam masyarakat kita sedemikian.
Kita yang mengaji ilmu, kita yang belajar tentang agama ni, kena jaga betul-betul amalan kita supaya kita jangan pentingkan dunia. Yang tu kepentingan dunia juga tu. Kalau yang macam tu, yang pulun dalam ibadah korban, tetapi tak banyak pun sedekah. Tak sedekah pun. Bukan sedekah, tak sedekah. Dan tak sedekah langsung. Jadi bahayalah kepada kita yang menyertai ibadah korban yang berperangai sedemikian. Kemudian muka surat sebelah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika penyesalannya kerana dia telah membunuh saudaranya, maka penyesalannya itu merupakan taubat. Ini perangai orang taubat ni adalah yang pertama an-nadmu. An-nadmu itu penyesalan. Penyesalan itu adalah sifat taubat. Sifat taubat yang sepatutnya kita ketahui iaitu antaranya an-nadmu. Apa dia an-nadmu? Penyesalan. Penyesalan. Kemudian rasa untuk tidak kembali lagi untuk melakukan perkara maksiat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus melakukan amalan taqwa dan memperbaiki amalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat taubat. Kemudian, sifat taubat juga yang pernah disebut oleh siapa nama? Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni yang baru meninggal baru-baru ni. Dia kata sifat orang taubat itu ialah seorang hamba Allah yang selalu melakukan ibadah solat sunat duha. Itu adalah sifat orang yang selalu bertaubat. Jadi kita kena sembahyang sunat duha lah supaya kita ada sifat sebagai orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu kata Syekh Ali As-Sabuni, ulama mufassir, ulama tafsir yang baru meninggal baru-baru ni. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah tempatkan dia di syurga Allah SWT berkat ilmunya yang diajarkan kepada seluruh umat Islam di dunia ni, memanfaatkan ilmunya. Mudah-mudahan ia bahagia di sana. Amin ya Rabb. Kemudian, ada yang meriwayatkan dalam versi lain. Versi lain pula ni cerita dalam bentuk pandangan yang lain. Setelah Qabil membunuh saudaranya, dia duduk berhampiran kepala saudaranya sambil menangis. Tiba-tiba datang 2 ekor burung gagak yang sedang bergaduh sehingga salah satunya mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup mengebumikan burung gagak yang telah mati tersebut. Melihat peristiwa itu, Qabil melakukan perkara yang sama kepada saudaranya, iaitu mengebumikan saudaranya yang telah mati ke dalam tanah. Perkara ini kemudian menjadi sunnah ketetapan bagi setiap anak-anak Adam sampai sekarang. Maksudnya apa? Apabila mati, kebumikan di dalam tanah. Okey, bab yang ni Ustaz cerita sikit tentang askar punya status kematian ni. Kami ni dalam pertempuran kan, kalau dalam askar ni kalau mati kan, kalau dalam pertempuran di daratan dalam keadaan serang menyerang ni, kalau mati kami akan kebumikan di dalam tanah sementara. Dalam tanah sementara tu kami pacak satu bendera, letak kat situ sebagai kubur sementara. Nanti bila dah habis pertempuran, kami akan patah balik, kami akan ambil mayat tersebut dan kami akan kebumikan seperti biasa. Yang tu yang pertama, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau mati di lautan. Mati di lautan, tengok-tengok mati di lautan, kita nak angkat pula. Kita tengok dia. Kalau mayat itu berisiko, ataupun mayat itu bervirus, ataupun mayat itu bernajis, ataupun mayat itu dalam keadaan cukup, orang kata apa, cukup binasa. Jadi kita akan bungkuskan dia, kita akan lepaskan di laut. Begitu saja membiarkannya supaya kebumikannya di lautan. Begitu keadaannya. Ini cerita askar lah. Cerita askar-askar ni. Itu ilmu peperangan, ilmu medan ketika mana berlakunya peperangan. Tapi kalau mati di langit Ustaz, payahlah mati di langit, jatuh juga bawah kan. Mana ada mati langit, jatuh juga bawah. Macam orang terjun, payung terjun kan. Parachute yang terjun daripada kapal terbang, terjun ke bawah, turun payung tak terbuka, masya-Allah. Payung tak terbuka. Tapi dah rehearsal, dah dipelajari kaedah-kaedah nak buka payung kecemasan, payung betul nak buka macam mana, semua dah belajar. Tiba-tiba turun daripada kapal terbang, tak buka payung. Kacau. Tak buka payung, azan terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun terus dia mengucap kalimah la ilaha illallah, dia terjun ke bawah, hancur badan dia, masya-Allah. Ada yang berlaku macam tu ya. Tapi tak banyaklah. Kalau setahun mungkin satu je kot. Kalau 2 tahun satu macam itulah. Tapi tak selalu dengar lah benda-benda macam tu. Tapi pernah berlaku. Pernah berlaku. Okey, kemudian
Kata Allah Subhanahu wa taala, ni dalil daripada Al-Quran. Quran kata apa? Summa amatahu fa aqbarah. Sekiranya kemudian dia mematikan lalu mengkuburkannya. Mati, tanamkan dia di dalam kubur. Macam tu. Al-Quran surah dalam surah Abasa wa Tawalla ayat yang ke-21. Kemudian tujuan apa ni ustaz? Kita tanam di dalam kubur ustaz? Ni tujuan dia. Tujuan dia iaitu menurut Al-Bara', tujuan Allah memasukkannya ke dalam kubur adalah memuliakannya. Tujuan yang pertama, kita mati, kita ditanam di dalam kubur untuk memuliakan kita, memuliakan manusia, memuliakan ciptaan Allah. Tujuan yang pertama. Betul kan? Bila ditakdirkan meninggal dunia, kita ditanam di alam kubur, memuliakan kita hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan agar jasadnya tidak dimakan oleh burung dan binatang pencari makan. Yang kedua, sebab apa? Sebab Allah SWT nak menghindarkan kita daripada dimakan oleh burung dan binatang yang mencari makan. Allah nak hindarkan semua benda ni. Bila Allah nak menghindarkan semua benda ni, Allah nak memuliakan kita daripada jadi makanan burung, jadi makanan binatang. Allah nak memuliakan manusia. Manusia tu mulia daripada burung. Sebab apa? Manusia tu mulia daripada haiwan. Sebab apa? Sebab manusia ada akal. Manusia ada akal. Walaqad karramna bani Adam. Allah sebut, sesungguhnya anak-anak Adam ni kami telah memuliakan mereka. Jadi kita ni manusia ni mulia. Tetapi Allah di saat ketika mana kita dalam keadaan meninggal dunia, kita dimasukkan ke alam kubur, itulah antara puncanya kita ditanam di alam kubur, di dalam kubur, sebab supaya dihindarkan daripada binatang-binatang untuk kita dijadikan makanan. Itu puncanya ya. Kemudian menurut Abu Ubaidah, makna fa'aqbarah adalah membuatkan kubur untuknya dan memerintahkan agar dia dikebumikan. Ini perintah Allah supaya Allah suruh kita kebumikan ataupun kuburkan jenazah tersebut. Jangan biar macam tu saja. Mati biar. Ni nak tanam mana? Tanam atas katil ni ustaz. Mak saya biarlah, saya nak buat apa? Oh macam tu pula. Naya kan. Jadi biarlah ditanam di dalam kubur. Begitu keadaannya. Itu kehendak Allah SWT. Abu Ubaidah meriwayatkan ketika Umar bin Hubairah membunuh Saleh bin Abdurrahman Bani Tamim lalu berkata, kami telah mengebumikan Saleh. Itu kebumikan juga. Tak kira siapa pun. Kemudian sifat kubur yang baik. Cuba kita tengok. Sifat kubur yang baik pula. Macam mana kubur yang baik ni ustaz? Jom kita tengok. Kubur yang macam mana yang baik? Orang baik ke ustaz? Ataupun kubur tu dia cantik ke kat luar ustaz? Ataupun kubur tu dihias dengan marmar ke ustaz? Nak kata kubur tu baik? Tak. Ataupun kubur yang dipenuhi dengan daun-daun pokok-pokok yang indah ke atas kubur tu ustaz? Tak. Jom kita tengok apa kata pengarang kitab ni. Permukaan kubur sepatutnya agak ditinggikan sikit. Kubur ni kena tinggi. Jangan flat. Dia mesti tinggi sikit. Tinggi. Tinggi tu sebab apa ustaz? Tinggi tu sebab nanti ketika mana dah dikebumikan seorang manusia di alam kubur tersebut, maka dalam sehari dua hari perutnya akan pecah, lalu tanah yang tinggi tersebut akan mendap ke bawah. Tetapi kalau kita dah tinggikan dia ni, tiba-tiba perut dia mendap, tanah pun mendap turun ke bawah, jadi dia taklah mendap sampai dalam sangat, jadi dia akan rata macam biasa. So hikmah dia supaya nak menyelamatkan kita di dalam kubur tersebut, maksudnya macam itulah. Okey. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir, diceritakan bahawa Nabi SAW melarang menyimen kubur. Dilarang menyimen kubur. Sagi dia ada perbahasan dia. Boleh ke tak boleh ustaz? Kita tengok. Rasulullah melarang menyimen kubur. Duduk di atas kubur. Duduk atas kubur pun tak boleh. Suka-suka je nak duduk atas kubur. Dahlah nak ke bumi mak ayah dia depan sebelah kubur tersebut. Dia cari tempat nak duduk tak ada. Last kali dia kata, ni yang paling bagus sekali, tinggi sikit macam kerusi je, dia pun duduk. Dia duduk atas kubur tersebut. Nabi larang. Nabi tak bagi buat benda macam tu. Dan membuat bangunan di atas kubur. Buat bangunan pula atas kubur. Lagilah tak boleh. Rasulullah larang, jangan buat bangunan. Buat apa ustaz? Dia buat apa? Dia buat pelantar. Ataupun dia buat pangkin. Ataupun dia buat apa ya? Dia buat rumah atas kubur. Jadi janganlah.
Jangan buat bangunan di atas kubur. Okey. Dalam suatu hadis lain juga dinyatakan daripada Jabir. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW melarang seorang menyimen kubur, menulis di atas kubur. Tulis atas kubur tak boleh. Menyimen kubur tak boleh. Kemudian menyimen kubur tak boleh. Kemudian membuat bangunan di atas kubur serta merendahkan permukaan kubur. Rendahkan kubur pun tak boleh. Jadi maknanya kena tinggikan kubur tersebut. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Para ulama mengatakan bahawa menyimen kubur agak kelihatan indah dan elok dilarang. Menyimen kubur agar kelihatan indah dan elok dilarang sama sekali. Siapa kata ni? Para ulama. Ulama yang kata. Okey. Kerana perkara itu adalah perhiasan dunia, sedangkan kubur adalah tempat persinggahan menuju pada akhirat dan tidak sepatutnya dihiasi kerana yang menghiasi mati di dalam kuburnya adalah amal perbuatannya. Okey. Dengar pula perbahasan Ustaz. Okey. Pandangan kita, iaitu yang berada dalam situasi negara kita. Kita ambil satu contoh, satu tempat di mana? Satu tempat di perkuburan di dalam negeri Selangor. Contoh, di negeri Selangor menjadi satu kelaziman. Tempat-tempat perkuburan di Selangor ini ada yang orang kata apa? Yang kumpulan-kumpulan berwajib ni sudah selesai. Bab kubur ni nak menjadikan setiap kubur tu sama saja, tak ada pun yang lain. Itu Selangor bagus, cara dia bagus. Tak ada nak bagi projek kat kawan ni suruh buat kubur macam ni, tak ada nak bagi projek ni, tak ada. Seorang saja, satu syarikat saja. Kalau Majlis Perbandaran tersebut ataupun MBPJ contoh. MBPJ kata apa? Kubur ni kami dah ada pekerja kami dah. Tak payah kamu tak payah terebok nak buat apa pun, kami akan buat standardize saja. Standard semua sama, tak ada yang membezakan. Itu bagus. Jadi kubur kita ni di Malaysia dah selesai dah. Okey, dah selesai dah. So jangan kita kata apa, aku ada duit banyak, aku nak buat kubur mak aku ni, nak bagi canggih daripada orang lain. Tak payah. Tetapi pandangan kita kata apa? Perhiasan di kubur ketika mana kita di dalam negara kita ni, terutamanya di tempat-tempat yang berautoriti yang nak menjamin kebersihan dan penjagaan kubur, selalunya dah dijaga oleh syarikat atau yang dijaga oleh badan-badan berkanun yang berwajib yang menjaga persekitaran kubur tersebut yang telah diamanahkan oleh kerajaan negeri. Dah selesai itu. Tapi nampak elok sangat. Biar elok. Tak apa, itu sebagai sistematik, sebagai satu landasan kubur ataupun satu sistem pengurusan kubur supaya sama rata. Siap ada nombor lagi. Ada nombor surat beranak dia. Ada nombor. Nombor contohnya KD 452. Nama dia sekian. Dah ada dah nama. Jadi senarai nama tu semua dah ada, dah disimpan, dah direkod, dah ada dalam sistem. Masya Allah, hebat. Kubur dia pula standardized. Ada apa? Ada rumput kapet, ada batu nisan, ada semua sama. Cantik, Masya Allah. Yang tu kita puji Selangor dalam keadaan mengurus takbir. Dari sudut sistem tanah kubur ni maju dan terbaik. Yang saya boleh katakan saya bangga tengok sistem pengurusan di perkuburan di negeri Selangor ni cukup terbaik lah, alhamdulillah. Jadi kita boleh ambil pengalaman dan ilmu sistem pentadbiran kubur tersebut cukup baik lah, alhamdulillah. Yang pentingnya, ini pandangan ulama. Dia kata apa? Perhiasan kubur yang di luar, jangan maksudkan yang saya cakap ni perhiasan di dalam kubur. Perhiasan di liang lahat, di kubur di atas dunia ni, di atas kubur tersebut, itu hanyalah sebagai sistem pengurusan ataupun pengaturan nak bagi komplit, nak bagi comel kubur ni dalam keadaan yang baik. Itu dunia. Tetapi sistem untuk nak menyelamat dan nak membahagiakan dan nak menghias di alam kubur, itu adalah soal peribadi manusia berdasarkan dengan amalan-amalan soleh yang dibinanya waktu hidup di dunia, walaupun beberapa tahun sekalipun yang dia beramal, akan menjadikan kuburnya itu
bertambah indah ataupun sebaliknya akan menjadikan kuburnya bertambah malapetaka. Perhiasan ada dua, perhiasan di atas kubur ataupun perhiasan di alam kubur. Perhiasan di alam kubur, amalan kita. Perhiasan di atas kubur, amalan daripada orang-orang yang masih hidup, termasuklah anak-anak dia, termasuklah ahli keluarganya yang ambil perhatian, ambil cakna untuk nak menghias di atas kubur supaya standardize satu kubur. Semua sama di dalam perkuburan tersebut, di atas perkuburan tersebut. Itu adalah pengurusan manusia. Adapun di dalam kubur, pengurusan seorang hamba Allah terhadap penciptanya, terhadap amalan-amalan yang dibinanya waktu hidup dulu. Masya Allah. Okey, itu perbahasan. Okey, kemudian tengok 147. Kemudian dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Abu Hayyaj. Syair tu saya tak baca dah. Syair tu makcik-makcik boleh baca sendirilah, nak bernasyid pun tak apa syair tu. Contohnya, bila kamu melakukan urusan orang lain dalam satu malam sahaja, ketahuilah bahawa setelah kamu akan bertanggungjawab. Itu terpulang makcik-makcik lah nak nyanyi macam mana. Tu syair. Okey, kita ambil bawah tu perenggan yang kedua, iaitu dalam Sahih Muslim diceritakan daripada Abu Hayyash Al-Asadi. Dia berkata, Ali bin Abu Talib berkata kepada aku, bukankah aku telah menyuruhmu melakukan perkara yang telah diperintahkan Rasulullah SAW kepada aku, iaitu tidak meninggikan kubur. Maksudnya apa? Ala kadar saja, seperti mana yang ditetapkan. Jangan terlalu tinggi sangat sampai orang nampak yang tu bukan kubur, yang tu bahaya. Jangan tinggi sangat sampai menjadi fitnah kepada orang lain yang mengatakan itu terlalu bertabarush, terlalu berhias. Jangan. Ala kadar seperti mana yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW sahaja. Abu Daud menyatakan dalam Al-Marasil daripada Asim bin Abu Saleh, aku melihat kubur Nabi SAW tingginya hanya sejengkal dari permukaan tanah. Kubur Nabi sejengkal daripada tanah saja. Sejengkal daripada tanah. Itu had tinggi kubur Rasulullah SAW. Tinggi satu tanah. Tinggi satu jengkal saja. Para ulama mengatakan bahawa kubur hendaklah agak ditinggikan sedikit daripada permukaan tanah. Tetap jangan meninggikan kubur dengan membina bangunan di atas kubur dengan tujuan bermegah-megah seperti yang dilakukan kaum jahiliah. Orang jahiliah, kubur dia tinggi. Kubur tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab dia nak prosok macam-macam dalam tu. Kalau dia jenis penunggang basikal, dia nak buat basikal dia dalam tu. Kalau macam agama-agama lain lah, macam agama-agama lain kan, macam-macam kan. Dia bawa duit dalam tu, dia bawa kipas dalam tu, dia bawa lampu dalam tu, semua dia bawa bubuh dalam tu habis. Dia beranggapan hidup dalam kubur ni memerlukan lagi tentang hal-hal keduniaan untuk dimasukkan ke dalamnya. Dia ingat dia hidup dalam sana menggunakan duit-duit daripada dunia. Tak. Duit tak laku dah. Bahkan yang laku di dalam kubur adalah pahala-pahala kita yang kita akan berurus niaga di alam barzah tersebut. Di dunia ni betul lah. Kalau kita duduk di Mekah, kita akan pakal, kita akan guna mata wang rial. Kalau kita berada di Egypt, kita akan menggunakan pounds Egypt. Kalau kita duduk di Jepun, kita akan menggunakan yen. Kalau kita duduk di Thailand, kita akan menggunakan mata wang baht. Kalau kita duduk di Malaysia, kita akan guna mata wang ringgit Malaysia. Tetapi kalau kita duduk di alam barzah, kita akan menggunakan mata wang pahala yang kita cari hidup di dunia, dan bekalan itulah yang akan diguna pakai ketika mana kita berada di alam barzah. Begitulah keadaannya ya. Kemudian para ulama mengatakan bahawa kubur hendaklah agak ditinggikan sedikit daripada permukaan tanah. Tetap jangan meninggikan kubur dengan membina bangunan di atas kubur dengan tujuan bermegah-megahan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliah. Kemudian yang ini syair dia ya. Dan perenggan yang ke bawah sekali itu, ini adalah ayat-ayat muhasabah. Ayat-ayat muhasabah. Cuba kita baca sikit. Dia kata apa? Wahai orang-orang yang telah mati, di mana hartamu yang kamu kumpulkan dahulu? Hartamu tidak dapat kamu bawa mati. Kekayaan dan kemuliaanmu berubah menjadi kesengsaraan dan kehinaan. Bagaimana kamu memikul hutangmu yang telah kamu tinggalkan? Sesungguhnya jalan menuju petunjuk telah tertutup bagimu, dan bekalan yang kamu bawa dalam perjalanan panjang
panjangmu amal sedikit, sehingga dirimu berada dalam keadaan yang amat sukar. Tahukah kamu, wahai orang-orang yang lalai, bahawa sesungguhnya kamu akan berpindah menuju hari yang amat menakutkan, yang kamu akan berada di hadapan Allah dan akan ditanya mengenai perbuatanmu selama berada di dunia. Jika Allah memberikanmu rahmat, maka dia akan memasukkanmu ke dalam syurga atau sebaliknya. Begitu keadaannya. Ini ayat-ayat muhasabah. Ayat-ayat muhasabah. Bahkan dia kata, wahai orang-orang yang lalai, adakah kamu fikir perkara ini adalah sesuatu yang remeh? Adakah kamu menyangka bahawa dirimu akan bernasib baik apabila kamu telah meninggal dunia? Adakah kamu fikir hartamu dapat menggantikan amal yang kamu tinggalkan? Adakah kamu fikir penyesalanmu yang terlambat ada gunanya? Demi Allah, sekali-kali tidak. Kamu tidak merasa puas dengan apa yang telah kamu miliki. Kamu juga tidak puas dengan harta yang kamu cari dengan jalan haram. Nasihat yang diberikan kepadamu tidak kamu dengar, dan ancaman yang ditujukan kepadamu tidak membuatmu berhenti melakukan perbuatan dosa. Dalam berusaha kamu senantiasa membabi buta dan mengikut hawa nafsu. Kamu terlena dengan harta yang telah kamu kumpulkan sehingga tidak ingat akan kematian yang berada di hadapanmu. Wahai orang lalai, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan begitu sahaja? Adakah kamu fikir bahawa kamu tidak akan diminta bertanggungjawab terhadap perbuatanmu selama di dunia? Adakah kamu fikir bahawa maut dapat dirasuah? Demi Allah, sekali-kali tidak. Harta dan anak-anakmu tidak dapat memberikan manfaat kepada dirimu. Yang akan membantumu di dalam kubur adalah amal ibadahmu. Beruntunglah orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mengawal hawa nafsunya. Masya Allah. Jadi maknanya apa? Jadi maknanya jangan kita menyesal. Jangan kita menyesal selepas kematian kita. Jangan kita menyesal ketika mana kita berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kita jaga betul-betul diri kita. Jangan sampai kita jadi manusia yang dalam keadaan kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik dan cemerlang dengan amalan-amalan kita yang kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Banyak berkenaan dengan hawa nafsu ni yang boleh menjadikan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita follow nafsu kita, kita akan jadi manusia yang jauh dengan Allah. Kalau kita ikut Allah, nafsu kita ni akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia akan follow kita. Dia akan follow kita. Tapi jangan sesekali kita ni jadi manusia yang lalai. Jangan jadi lalai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwasanya seorang manusia yang tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan, dan bahawa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ini usaha-usaha manusia. Kamu hendaklah senantiasa melakukan amal soleh. Jangan berharap mendapat kebahagiaan sedangkan kamu senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Banyakkanlah melakukan amal soleh dan mengingati Allah semasa bersendirian. Jangan tertipu dengan angan-anganmu dan bersikap zuhudlah terhadap dunia. Begitu keadaannya. Macam-macam gangguan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, tolong mute suara ya. Tolong mute suara. Jangan duk buka mute tu suara tu. Dan jangan usik apa-apa. Sebab ustaz tak jadi admin. Kalau ustaz jadi admin, ustaz boleh kawal benda tu. Jadi yang jadi admin, tolong tengok betul-betul elok. Okey, insya-Allah. Okey, kemudian jadi maksudnya perenggan yang akhir ni yang kita baca, dia ada kaitan dengan apa? Dengan muhasabah kita. Muhasabah supaya kita ni jadi manusia yang reti ingat kepada Allah. Jangan lalai.
Cuba baca dalam satu ayat dalam surah An-Nazi'at. Allah kata apa? Allah kata apa? Uh, Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesiapa yang menolak segala kemahuan nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syurga jannatul ma'wa kepada dia. Masya-Allah. Jangan ikut hawa nafsu kita. Jangan ikut kehendak nafsu kita. Nafsu kita nak apa Ustaz? Majlis ilmu dia tak mau. Dia suka tidur, dia suka tengok TV, dia suka makan, dia suka berfoya-foya, dia suka hiburan, dia suka segala-galanya benda yang boleh melalaikan dirinya. Tetapi Allah suka apa? Kita menolak segala kemahuan nafsu. Kita tolak segala kemahuan nafsu. Dalam keadaan kita menolak segala kemahuan nafsu, kita follow apa kehendak Allah. Contohnya kita lawan nafsu, kita kata apa? Aku nak bangun 4 pagi. Apa nak jadi, jadi lah. Bangun 4 pagi itu kita nak sembahyang Allahu Akbar. Nafsu kata, cepat sikit, ngantuk Kita pun baca. Kita baca slow-slow. Kita jangan ikut nafsu kita. Dia suruh kita cepat, kita baca slow-slow, lambat-lambat. Lawan dia. Siapa yang lawan nafsunya, maka dia akan memperoleh kemenangan, iaitu syurga jannatul ma'wa. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nazi'at. Okey, begitu. Kemudian cuba baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun boleh menjadi punca-punca juga hati kita ni. Antaranya apa kata? Allah kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata jumudul ain min qaswatil qalb. Air mata yang beku untuk nak ditangisi menyebabkan hati yang keras. Wa qaswatul qalb, kerasnya hati manusia itu min kasratiz dzunub, kesannya banyaknya dosa yang ada pada dirinya. Macam tu. Keras hati manusia ni sebab apa? Sebab banyak dosa. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Banyaknya dosa dalam hati ni, banyaknya dosa yang duk bersarang ni sebab apa? Sebab banyaknya lupa akan kematian. Wa nisyanil maut. Wa nisyanil maut. Allah kata apa? Nabi kata apa? Wa nisyanil maut min hubbid dunya. Kesan daripada cintakan dunia. Wa hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Kesan daripada kita kasihkan dunia ini akan menjadikan segala perbuatan kita itu akan salah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dek kerana kita mengutamakan dunia daripada akhirat yang sepatutnya kita mengutamakannya. Begitu. Jadi maksudnya utamakan akhirat. Tapi jangan pulun akhirat lupa dunia pun tak boleh. Kena seimbangkan dia. Kena wasatiyah di dalam kehidupan kita ni. Begitu. Jangan lupa dunia pula. Pulun akhirat lupa dunia pun tak boleh. Dia kena dua-dua itu seiring. Seiring. Dunia pun pulun, akhirat lebih-lebih lagi dia pulun. Okey, begitu ya, insya-Allah. Kemudian bukanlah Nabi SAW pernah berkata ketika dia berada di kubur, wahai saudaraku, kamu semua akan seperti ini, yakni mati. Maka hendaklah kamu menyediakan bekalan untuk menghadapinya. Muka surat 149. Cuba tengok. Cuba garis pada ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Cuba garis kat situ. Garis dengan pen ataupun dengan pensel. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apa maksud ni Ustaz? Ini yang menjadi syahid ataupun menjadi saksi ayat ni yang kita nak bincang. Dia kata apa? Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Wahai orang-orang yang berakal. Orang yang berakal ni dia kena takwa. Yang tak berakal tak apalah. Orang gila. Dia tak takwa. Dia ikut dia je. Dia nak buat apa pun dia ikut dia. Orang gila. Kita tak boleh pergi tegur dia macam orang biasa. Tak boleh. Sebab dia orang gila. Kan? Kita pergi tengok dia. Contoh, kita pergi ke Tanjung Rambutan. Kita pergi ziarah orang sakit mental ni. Kita lalu tepi tasik, tengok-tengok ada orang duk mengai. Mengai kat mana? Mengai kat longkang je. Kita kata dah, bang, ada ikan ke dalam tu? Longkang kecil biasa je, kau pergi mengai situ apa hal? Ada ke ikan? Orang gila tu pula kata kita, kau gila ke? Kau ingat ada ikan ke dalam ni? Dia pula kata kat kita gila. Jadi kita jangan pergi tegur orang gila, nanti kita yang
akan tergila-gila masa sendiri. Sekian dia maklumkan. So tak payah tegur orang gila lah. Kan? Begitulah keadaannya. Orang-orang yang tak berakal, dia tak boleh fikir bab takwa, tak boleh fikir bab-bab benda lain. Tetapi orang yang berakal disuruh untuk kita memikirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berakal ni, dia tak termasuk sebagai golongan-golongan yang ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taklif ni orang yang mukallaf ataupun disebut sebagai mukallaf, bukan muallaf, mukallaf. Orang yang kena diperintahkan segala apa yang Allah perintahkan, dia kena laksanakan. Daripada wa balighul aqil, iaitu orang yang baligh, iaitu kena dah semayang. Wal aqil, kena dah semayang. Wal balighul aqil salim, salim dan sampai bulughid dakwah, dan sampai risalah dakwah kepada dia, maka dia kena beramal kepada Allah SWT. Bahkan dia kena tuntutan apa yang difardukan oleh Allah kepada dia. Okay? Jadi orang gila tak termasuk dalam orang yang kena buat benda-benda yang diwajibkan Allah kepada dia. Okay? Kemudian muka surat 150. Muhammad Al-Qurshi berkata, guru kami, wahai saudara, berbuat amallah pada kegelapan malam demi kebahagiaan pada kegelapan kubur. Nak cerah kubur kita dalam kegelapan nanti, buatlah amalan-amalan di malam-malam hari dalam keadaan gelap. Bukan tutup lampu. Maksudnya malam hari beramal kepada Allah. Malam-malam hari buat apa Ustaz? Sembahyang tahajud lah. Sembahyang tahajud 2 rakaat, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat taubat. Oh Ustaz tak payah sebutlah sembahyang sunat tasbih Ustaz. Saya dah allergic sembahyang sunat tasbih Ustaz. Saya tak nak dah buat Ustaz. Teruk Ustaz, sakit lutut kami Ustaz. Kan dia pernah serik sekali kena. Dia pergi sembahyang satu masjid, ada seorang makcik ni. Dia tak pernah sembahyang malam di masjid, tapi bila dia pergi masjid, hasil daripada ajakan kawan-kawan dia, dia kata apa, aku pergi sembahyang masjid, try agak nak rasa sembahyang kat masjid best kot. Alah, sembahyang tahajud je, sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, itu je kat masjid. Sama macam kau sembahyang di rumah lah. Ya ke? Tak apa, dia pergi. Bila dia pergi, ustaz tu ubah channel, tukar channel. Dia kata, insyaAllah hari ni kita akan sembahyang sunat tasbih 4 rakaat. Lepas tu kita akan habis dengan solat sunat taubat. Itu saja kita sembahyang malam ni. Tahajud kita tak buat sebab semua dah buat di rumah. So kita buat tasbih dengan taubat saja. Dia kata apa, cantik lah macam ni. Sebab sembahyang 2 saja kan. Jadi tak banyak pun sembahyang. Dia pun sembahyang. Dia sembahyang. Tok Imam pun sembahyanglah sunat tasbih tersebut. 1 rakaat 15 minit. Masya Allah. Lamanya sembahyang. 2 rakaat 15 minit. 2 rakaat 15 minit sembahyang. Masya Allah. 4 rakaat 45 minit baru habis sembahyang. Rupa-rupanya itu sembahyang sunat tasbih pertama kali dan seakhir-akhirnya yang dia buat dalam hidup dia. Ustaz tu pun cakap pula lepas tu, dia kata, tuan-tuan, sunat tasbih ni Nabi suruh kita buat seminggu sekali kalau kita mampu. Kalau mampu lagi setiap hari sekali. Kalau tak mampu sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu seumur hidup sekali. Dia kata, saya berpegang dengan mazhab seumur hidup sekali. Dia kata. Kemah dia. Jadi makcik tu dia rasa insaf lah dengan solat sunat tasbih tu, walaupun dikaburi. Ingat kot sembahyang sunat biasa, rupanya sunat tasbih itu cukup memberi tentangan hebat kepada dia. Okey. Kemudian dikatanya, berpuasalah pada musim panas. Berpuasalah pada musim panas sebelum tibanya masa berbangkit. Puasa musim panas ni apa Ustaz? Puasalah Isnin Khamis tu. Kadang-kadang hari, kadang-kadang panas. Puasa Isnin Khamis tu. Kemudian, tunaikanlah haji agar beban berat akhiratmu ringan, dan bersedekahlah demi hari yang amat sukar. Sedekah tu boleh menyelamatkan kita daripada hari yang sukar, hari yang kucak-kacir. Kemudian, tunaikanlah haji agar beban berat akhiratmu ringan. Macam tu, akhirat nanti jadi ringan. Sebab di dunia dah susah payah dah haji. Kan haji tu susah payah. Bersusah-susah, berpusu-pusu manusia, berebut-rebut. Berpusu-pusu manusia nak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah. Nanti di akhirat, dia akan meringankan kehidupan kita di akhirat sana. Masya Allah, hebat ya. Kemudian berpuasa musim panas sebelum tibanya masa berbangkit. Waktu ada masa ni, puasalah.
Puasa Isnin Khamis, puasa 6, puasa Yaumul Arafah, puasa hari-hari yang dituntut dalam kebesaran Islam kita. Kita buat amalan-amalan puasa. Kemudian Yazid Ar-Raqashi berkata, wahai kawan yang ditanam pada lubangnya, yang dilupakan di dalam kubur dengan keterasingan, amal apa yang menjadikan kamu bahagia? Lalu dia menangis sehingga bajunya basah dan melenguh bagaikan lembu. Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Kita persiapkan diri kita supaya kita bahagia di alam kubur. Wallahu ta'ala a'lam. Habis. Tajuk kita pada pagi ni. Habis dua tajuk hari ni. Dua tajuk habis. Walaupun dalam keadaan gangguan-gangguan sikit pun, kita terus juga. Ya. Tak apa, lepas ni minggu depan bagi ustaz jadi admin. Nanti siapa dia yang bising tu, ustaz mute dia. Kunci mulut dia. Boleh. Okey. Ala kulihalnya boleh tanya insya-Allah. Soalan apa? Hmm. 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 Macam nama dia? Ya, ya. Ya, betul. Memang ada pendapat kata tak boleh dan ada pendapat kata boleh. Pilih ikut yang mana yang menjadi keselesaan kepada kita. Dia ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Ada pendapat kata harus. So, boleh pakai mana-mana dan jangan salahkan siapa-siapa. Yang mana yang menjadi keselesaan kepada kita, kita follow pendapat tersebut dan jangan orang salahkan kita. Sebab Nabi kata da' ma la yaribak ila ma la yaribak. Tinggalkan benda-benda yang meraguimu kepada benda-benda yang tidak meraguimu. Okey, selesai. Sama. Ada lagi? Waalaikumsalam. Ya. Okey, yang tu dia panggil monolog ataupun dia panggil sebagai penyesalan lah. Dia kata mak dah meninggal dunia, cek dah tak ada siapa-siapa dah mak. Mak pergilah mak ya. Nanti kita jumpa di sana ya mak. Kadang-kadang macam tu kan bahasanya. Jadi bahasa-bahasa itu boleh menjadikan bahasa-bahasa yang nak menenangkan hati kita. Tak ada masalah dan dia boleh memuhasabahkan diri kita balik, mengenangkan ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Tapi kita bukan memuja dia. Wahai ibu, bangkitlah ibu. Amin nak salam ibu yang terakhir ni. Dia bukan macam tu. Ibu nanti kalau Amin susah, Amin panggil ibu ya. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu dah jadi khurafat. Tetapi hanya sekadar bercakap itu tidak jadi masalah. Tapi hakikatnya orang yang dalam kubur dia takkan jawab pun. Kalau jawab lari awal kita, lari awal. Jadi dia tak cakap lah. Okey. Sekian. Ada lagi soalan? Sama-sama. Ya. Okey. Solat qada. Okey, solat qada menjadi keutamaan sebab qada tu kita hutang dengan Allah. Solat sunat itu menjadi perhiasan daripada solat wajib yang lain. Okey? Okey, itu saja. Sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Sila puan, sila bunda. Hmm. 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 Duduk di antara dua sujud tu kita lupa. Hmm. 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 Memadai untuk kita sujud sahwi. Sebab kita tak terlibat dalam bilangan rakaat. Kita hanya terlibat bilangan duduk di antara dua sujud saja.
Was. Sama. Memahami maksud sujud sahwi itu, dalam doa sujud sahwi itu kita kata apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Dengan nama Allah yang maha suci, yang tidak tidur dan tidak lupa di atas sesuatu perbuatan. Jadi kita lupa, kita buatlah sujud sahwi. Tu pun kalau disunatkan kita sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi boleh ke Ustaz? Boleh? Tak ada masalah. Disunatkan. Sama-sama. Baik. InsyaAllah. Habis Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh barakah ini, wahai Allah, kami mempelajari tentang ilmu alam akhirat dan kiamat ini, wahai Allah. Mudah-mudahan ianya meresapi dalam kehidupan kami untuk kami bersiap sedia untuk bertemu denganmu di alam barzah nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mengucap kalimah la ilaha illallah sebelum berpisahnya nyawa kami bersama jasad kami ini, wahai Allah. Rezekikan kami untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada kami semua yang hadir, yang sudi mendengar, yang sudi menonton kami pada pagi ini, wahai Allah. Mudah-mudahan halaqah ataupun kuliah duha yang dilaksanakan ini menjadikan asbab kami mengingati akhirat-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat dan rezeki yang Kau kurniakan kepada kami selama ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah wabak COVID-19 daripada negara kami yang tercinta ini. Berikanlah kesembuhan, kesihatan dan keafiatan kepada hamba-hamba-Mu yang diuji dengan wabak COVID-19 ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, juga kami pohonkan kepadamu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan yang sudi menganjurkan kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan semua seluruh pentadbir AJK-AJK-nya dalam peliharaan Allah dan di dalam jagaan Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih Anti Norma dan semua makcik-makcik. Sama-sama.